Yang berbahagia, Kids Malaysia, Bahagian Kementerian Kesihatan Malaysia ke laut menjalar udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kerana dengan limpah kurniaan izin dan jutaan terima kasih. Dan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, Ya Muhaiminu, Ya Aziz, Ya Jabbar, sesungguhnya kami berhimpun pada hari ini bagi menyatakan kesyukuran di atas kurnia-Mu yang tidak ternilai. Jadikanlah kami hamba-hamba-Mu yang sentiasa bersyukur, sama ada nikmat yang sedikit maupun nikmat yang melimpah ruah kepada kami. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Engkau berkatilah dan rahmatilah perjalanan majlis sambutan Hari AIDS Sedunia Peringkat Kebangsaan bagi tahun 2022 ini. Sesungguhnya Engkau Maha mengetahui bahwa kami di sini ingin terus menunaikan tanggungjawab dan bakti kami ke arah kebaikan dunia dan akhirat sebagai hamba-Mu yang Engkau redai. Justru itu, berkatilah perhimpunan kami ini, sinarilah hati-hati kati dengan cahaya serta hidayah-Mu. Semoga dengannya kami mudah menerima dan menghayati serta mengamalkannya. Ya Hayyu Ya Qayyum, Ya Dzal Jalali wal Ikram, kurniakanlah kepada kami kesihatan anggota, kecerdasan minda, ketenangan jiwa, kekuatan semangat. Semoga dengannya kami mampu menepani cabaran, berdaya saing, dan mampu mengangkat martabat diri, keluarga, masyarakat, serta negara tercinta. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin.
Dr. Nurhayati binti Rusdi, Timbalan Pengarah Kesihatan Bahagian Kesihatan Awam. Yang berusaha Dr. Dinesh Mahalingam, Timbalan Presiden Majlis AIDS Malaysia. Yang berusaha Dr. Adita binti Sulaiman, Ketua Sektor Kawalan HIV STI HEC, Bahagian Kawalan Penyakit Kementerian Kesihatan Malaysia, merangkap fungsi jawatankuasa sambutan Hari AIDS Sedunia tahun ini. Setiausaha Kementerian Kesihatan Malaysia, pengarah-pengarah bahagian Kementerian Kesihatan Malaysia, pengarah-pengarah Kesihatan Negeri Sembilan, timbalan-timbalan pengarah Kesihatan Negeri Sembilan, ketua-ketua daripada Jabatan Kesihatan Negeri Sembilan dan para hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah rahmatnya dapat kita sama-sama berkumpul pada pagi ini sempena sambutan Hari AIDS Sedunia tahun 2020 tingkat kebangsaan. Saya amat menghargai di atas kehadiran yang bahagia Datuk Dr. Nurhayati binti Rusdi, Timbalan Pengarah Kesihatan Bahagian Kesihatan Awam, di atas kesediaan Datuk untuk hadir pada hari ini. Seterusnya akan menyempurnakan majlis sambutan Hari AIDS Sedunia tahun 2022. Saya juga ingin mengucapkan tahniah dan syabas kepada jawatankuasa penganjur di atas kejayaan menganjurkan majlis pada pagi ini. Walaupun disambut secara sederhana dan tetapi sangat meriah, tuan-tuan dan puan. Tahniah lagi sekali. Yang bahagia Datuk, tuan-tuan dan puan sekalian, sambutan Hari AIDS Sedunia disambut di dunia ini pada tanggal 1 Disember 20 setiap tahun. Dan seperti mana kita sedia maklum, sambutan Hari AIDS Sedunia di negara kita ini disambut secara penggiliran di antara negeri-negeri. Alhamdulillah pada tahun ini Jabatan Kesihatan Negeri Sembilan telah terpilih sebagai tuan rumah bagi sambutan Hari AIDS Sedunia peringkat kebangsaan tahun 2022. Tuan-tuan dan puan para hadirin sekalian, sambutan Hari AIDS Sedunia pada amnya bertujuan untuk meningkatkan kesedaran masyarakat berkenaan dengan bahaya dan juga implikasi penyakit HIV AIDS dan serta langkah pencegahan bagi mengekang penyakit ini. Seperti mana yang tertera di atas ini, tema bagi sambutan Hari AIDS Sedunia pada tahun ini adalah Equalize, kesaksamaan untuk kesihatan bagi mengakhiri AIDS. Ianya merujuk kepada ketersediaan, kualiti dan kesesuaian perkhidmatan rawatan, ujian dan juga pencegahan HIV yang perlu dipertingkatkan supaya masyarakat mendapatkan perkhidmatan yang terbaik. Berbagai Datuk, tuan-tuan dan puan sekalian, sempena sambutan Hari AIDS Sedunia tahun 2022 ini, pelbagai aktiviti telah dilaksanakan di seluruh daerah di Negeri Sembilan ini. Sebagai contohnya, telah berlaku pertandingan hidup pendek di daerah Jelebu. Terdapat juga aktiviti mendaki gunung di daerah Kuala Pilah. Seterusnya terdapat pertandingan futsal melibatkan pesakit living with HIV di daerah Kampin. Dan juga terdapat juga gembara HIV melibatkan sekolah dan juga komuniti di daerah Jempol dan juga di daerah Polisen. Tidak ketinggalan juga aktiviti seperti pertandingan bowling di daerah Seremban dan sebagainya. Selain pada itu, terdapat juga bicara pakar bersama di radio Negeri Sembilan FM, dan pada hari ini akan diadakan sijil penghargaan kepada 3 orang duta award tahun 2020 di kalangan pengaruh terkenal dilantik untuk menyampaikan mesej HIV. Yang bagi Datuk dan tuan-tuan perempuan, dengan adanya pelbagai aktiviti yang seperti selama ini, maka diharapkan bahawa mesej berkenaan dengan kepentingan HIV ini dapat disampaikan kepada masyarakat. Sebelum saya mengakhiri ucapan saya, lagi sekali saya ingin ucapkan terima kasih lagi sekali kepada semua yang terlibat secara langsung dan tidak langsung, badan kerajaan dan juga badan bukan kerajaan, Majlis AIDS Malaysia di atas semangat kerjasama yang ditunjukkan untuk menganjurkan sambutan Hari AIDS Sedunia pada tahun ini.
Akhir sekali saya juga ingin merakamkan ribuan terima kasih kepada Yang Bahagia Datuk Dr. Nur Hayati binti Rusdi di atas persediaan beliau dengan masa yang sangat sibuk untuk hadir di Negeri Sembilan, yang mana dia akan menyempurnakan majlis perasmian sebentar lagi. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis yang berbahagia Datuk Dr. Nur Hayati binti Rusdi, Timbalan Ketua Pengarah Kesihatan Awam Kementerian Kesihatan Malaysia, yang berbahagia Datuk Dr. Halina binti Abdul Rashid, Pengarah Kesihatan Negeri Jabatan Kesihatan Negeri Negeri Sembilan, yang berusaha Dr. Anita binti Sulaiman, Ketua Sektor Kawalan HIV, STI dan Hepatitis C, Bahagian Kawalan Penyakit Kementerian Kesihatan Malaysia, merangkap pengerusi Jawatankuasa Induk sambutan Hari AIDS Sedunia Peringkat Kebangsaan tahun 2022, Setiausaha bahagian Kementerian Kesihatan Malaysia, pengarah-pengarah bahagian Kementerian Kesihatan Malaysia, pengarah-pengarah kesihatan negeri, timbalan-timbalan pengarah kesihatan negeri, ketua-ketua jabatan unit Jabatan Kesihatan Negeri Negeri Sembilan, wakil-wakil badan bukan kerajaan, NGOs, and hadirin hadirat sekalian. Salam sejahtera dan selamat pagi. Saya mengambil kesempatan ini untuk merakamkan sepatah dua kata mewakili suara komuniti yang terlibat dan terkesan dengan HIV AIDS sempena Hari AIDS Sedunia 2022. Pada tahun ini, Hari AIDS bertemakan Equalize, kesaksamaan untuk kesihatan bagi mengakhiri AIDS. Bagi makluman para hadirin, tema pada tahun ini Equalize adalah seruan bertindak. Ia adalah gesaan bagi kita untuk bekerja melalui tindakan praktikal untuk menangani ketidaksamaan dan membantu meletakkan titik pengakhiran untuk AIDS. Oleh yang demikian, kita hendaklah menyemai mentaliti sentiasa pandang ke hadapan, meningkatkan ketersediaan kualiti dan kesesuaian perkhidmatan untuk rawatan, ujian dan pencegahan HIV. Intipatinya supaya semua orang dilayan dengan adil dan saksama tanpa pilih kasih. Kami berpendapat pembaharuan undang-undang, dasar dan amalan untuk menangani stigma dan diskriminasi perlu diteliti dari semasa ke semasa agar kita dapat lebih cekap dan efektif. Data-data statistik yang sahih dapat membuktikan bahawa secara kumulatif sebanyak 128,638 kes HIV telah dilaporkan sejak tahun 1986 sehingga 2021. Malaysia pernah merekod angka tertinggi bilangan kes HIV pada tahun 2002 iaitu 6,978 kes. Pada tahun 2021 sebanyak 2,760 kes baru telah dilaporkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia daripada jumlah kes HIV baru yang dilaporkan pada tahun 2021. Jika angka-angka ini dijemahkan dalam peratusan, sebanyak 96% adalah melalui jangkitan secara seksual, 3% adalah pengguna dada secara suntikan, dan 1% adalah melalui transmisi secara vertikal dan lain-lain. Sejak 2020 dan hingga sekarang kita masih dalam belenggu pandemik COVID-19. Pandemik turut menjadi cabaran terbesar pihak-pihak yang terlibat dengan respons HIV di seluruh dunia termasuk Malaysia. Ia telah memberikan kesan secara langsung terhadap usaha-usaha komuniti untuk menyalurkan perkhidmatan yang terbaik kepada populasi kekunci. Tanpa tindakan dan keputusan yang berani, bold decision oleh pihak kerajaan
dengan kerjasama NGO, kita tidak dapat mengakhiri AIDS menjelang 2030. Bertepuk sebelah tangan tidak mengeluarkan duit. Tambahan pula dengan krisis ekonomi yang kian memuncak dan meruncing rakyat Malaysia turut mencabar semangat dan kekuatan mental kita. Namun begitu, cabaran seperti ini tidak menjadi penghalang pekerja kesihatan komuniti atau community health care worker di peringkat komuniti untuk terus merealisasikan agenda akhiri AIDS 2030. Majlis AIDS Malaysia telah bekerjasama dengan Kementerian Kesihatan Malaysia dengan menyediakan satu hala tuju strategik bagi mengoptimumkan respons HIV di peringkat komuniti dengan kerjasama Jabatan Kesihatan Negeri melalui program DHSKP, iaitu Differentiated HIV Services for Key Population, dengan pelancaran KK Model 2.0 pada awal tahun 2022 telah berjaya mendekati populasi target secara berkesan. Sepanjang tahun 2021, program-program HIV di peringkat komuniti yang telah diselaraskan oleh Majlis AIDS Malaysia telah menjangkaui 27,202 orang populasi kekunci, termasuk orang yang hidup dengan HIV. Sebanyak 16,830 saringan HIV, di mana 749 atau 4.5% kes reaktif daripada jumlah tersebut, dan 503 atau 67% orang telah dimulakan dengan rawatan ARV. Daripada jumlah tersebut, 13,212 saringan HIV yang berorientasikan community atau community based testing telah dilaksanakan. Sebanyak 507 rujukan metadon dan sejumlah 781,000 jarum dan alat suntikan telah diedarkan bagi mengurangkan penularan HIV melalui perkongsian jarum suntikan. Pengurangan jangkitan seksual, bagi pengurangan jangkitan seksual, hampir 500,000 kondom telah diedarkan. Dengan ini, saya mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan tahniah kepada semua NGO dan petugas-petugas yang terus melaksanakan program-program di peringkat komuniti. Syabas dan tahniah kalian, hebat. Teruskan usaha dengan hati yang kental dan cekal. Sebagai saranan dari Majlis AIDS Malaysia sempena Hari AIDS Sedunia 2022 bagi merealisasikan agenda mengakhiri AIDS 2030 adalah mewujudkan satu task force multisektorial bagi mengurangkan jangkitan HIV melalui transmisi seksual di peringkat kebangsaan, seperti pelaksanaan program pengurangan kemudaratan bagi mengurangkan jangkitan pengguna dadah secara suntikan pada tahun 2005. Bagi mengurangkan jangkitan HIV secara seksual dalam kalangan key population, Majlis AIDS Malaysia bekerjasama dengan Kementerian Kesihatan Malaysia untuk melaksanakan projek rintis bagi pemberian PrEP atau Pre-Exposure Prophylaxis di fasiliti kesihatan yang terpilih di seluruh negara dan model-model yang sesuai dengan bantuan dana Global Fund. Ia merupakan salah satu game changer bagi mengurangkan jangkitan HIV bagi populasi kekunci. Dalam kita meraihkan pencapaian, transmisi HIV secara seksual di kalangan golongan belia terus meningkat, di mana 80% di dalam kategori lingkungan umur 13 tahun hingga 39 tahun, dan ia amat membimbangkan. Satu strategi khusus perlu dirancang untuk menangani masalah tersebut. Usaha yang berterusan untuk meningkatkan peratusan rawatan ARV sehingga tahun 2021
kita mencapai 66% sahaja mengikut HIV testing and treatment cascade Kementerian Kesihatan Malaysia. Same day treatment program perlu diperkenalkan di fasiliti-fasiliti kesihatan. Kita memerlukan anjakan paradigm dalam pembiayaan kesihatan dan pelaburan dalam tindak balas transformatif berasaskan hak asasi manusia, pekerja yang mempunyai daya saing yang tinggi, akses yang saksama kepada ubat-ubatan dan teknologi kesihatan yang menyelamatkan nyawa, sistem data yang dapat mengesan ketidaksamaan dan pendekatan berasaskan hak yang menangani ketidaksamaan tersebut. Pencapaian atau progres dalam usaha menurunkan kadar jangkitan HIV setiap tahun tidak memberangsangkan dan keadaan mendatar. Dana yang diberikan tidak mencukupi untuk mempertingkatkan atau memperluaskan program-program di peringkat akar ubi. Business as usual. Sekurang-kurangnya pelaburan 10 juta setahun melalui mekanisme domestic funding yang sedia ada untuk merancangkan pengembalian tenaga di peringkat akar ubi dan dapat memberikan hasil secara jangka panjang. Majlis AIDS Malaysia sentiasa berpegang teguh kepada prinsip kesaksamaan dan nilai-nilai kemanusiaan bahawa setiap individu tanpa mengira bangsa, kepercayaan, gender, seksualiti dan taraf sosioekonomi berhak untuk hidup sihat dan bebas daripada ancaman diskriminasi dan prejudis. Kesaksamaan untuk kesihatan bagi mengakhiri AIDS perlu diperkukuhkan di semua perkhidmatan kesihatan. Saya bagi pihak Majlis AIDS Malaysia dan ahli-ahli gabungan ingin merakamkan penghargaan yang tidak terhingga kepada Kementerian Kesihatan Malaysia bukan sahaja atas komitmen dana, malahnya kerjasama strategik yang terjalin antara satu sama lain ke arah sasaran mengakhiri AIDS menjelang 2030. Kita perlu melihat dan menangani isu HIV dalam konteks yang sensitif. In a public health perspective, equalize means not discriminating anyone, as in anyone, key population or not. Saya bagi pihak Majlis AIDS Malaysia mohon maaf kepada komuniti untuk apa-apa isu yang berdiskriminasi atau sensitif. Akhir kata, sekali lagi jutaan terima kasih kepada Kementerian Kesihatan Malaysia, Jabatan Kesihatan Negeri dan Jabatan Kesihatan Daerah, Pertubuhan-Pertubuhan Bukan Kerajaan (NGO), pekerja kesihatan komuniti dan wakil-wakil komuniti yang sentiasa memberi sokongan kepada usaha-usaha akhiri AIDS 2030. Marilah kita bersama-sama merealisasikan agenda mengakhiri AIDS menjelang 2030. Sekian, terima kasih. Setinggi penghargaan diucapkan di atas ucapan. Terima kasih banyak yang berusaha acara pada ini. Yang bahagia Datuk Dr. Halina binti Abdul Rashid, Pengarah Kesihatan Negeri, Jabatan Kesihatan Negeri Sembilan, yang berusaha Dr. Dinesh Mahalingam, di mana Presiden Majlis AIDS Malaysia, Dr. Imam, mewakili Presiden Majlis AIDS Malaysia, yang berusaha Dr. Anita binti Sulaiman, Ketua Sektor HIV, STI dan Hepatitis daripada Badan Bala Penyakit Kementerian Kesihatan Malaysia, merangkap mengusi datang kuasa induk sambutan Hari AIDS Sedunia peringkat kebangsaan 2022. Semua usaha bahagian dari ahli pos kabinet, pengarah bahagian, pengarah kesihatan negeri, kepala kesihatan negeri, ketua jabatan, wakil-wakil pada badan-badan bukan kerajaan dan juga tuan-tuan dan sekalian yang saya hormati yang hadir pada ini. Assalamualaikum dan salam sejahtera, selamat pagi kepada semua. Saya beranggapan bahawa semua sihatlah kerana semua berada pada majlis ini.
Dan saya gembira saya lihat bahawa sambutan dalam masjid ini agak ramai, penuh oleh mana. Terima kasih banyak. Syukur Alhamdulillah kita kepada Allah, kehadrat Allah SWT kerana pagi ini kita dapat bersama dalam satu majlis yang agak bukan kata anggap majlis penutup tahun ini dalam tahun awal bulan 12, bulan 12, tapi antara program yang kita sambut setiap tahun, iaitu majlis sambutan Hari AIDS sedunia peringkat kebangsaan bagi tahun 2022. Dan untuk makluman semua dan semua juga kita tahu bahawa setiap tahun kita akan menyambut ataupun mengadakan sambutan Hari AIDS sedunia ini, dan tarikh yang telah ditetapkan iaitu 1 Disember, dan pada tahun ini dia jatuh pada hari Khamis tahun 2022, di mana kita bersama pada ini. Selalunya kita akan menjemput Wakil Menteri Kesihatan ataupun pihak tertinggi, usaha tertinggi dalam majlis seperti ini. Dan begitu kita tahu bahawa kita belum lagi menerima Wakil Menteri Kesihatan yang baru. Jadi kita akan menjalankan program ini atau majlis ini dengan bersama dengan teman sekalian dari pagi ini. Dan untuk makluman juga, kenapa kita adakan program ini, terutama sambutan Hari AIDS sedunia ini, bukan hanya di peringkat kebangsaan, tapi juga kita tahu di negeri juga ada mengajukan program tertentu, bukan hanya pelancaran, tapi juga mengajukan aktiviti-aktiviti ceramah dan sebagainya. Dan kita pasti bahawa apabila kita mengadakan program-program seperti ini, ia adalah untuk meningkatkan pengetahuan atau kesedaran kepada semua pihak, bukan hanya kepada masyarakat umum, tapi juga kepada anggota Kementerian Kesihatan Malaysia. Sebab bagi saya di sini, anggota Kementerian Kesihatan Malaysia amat penting. Mereka adalah orang yang akan makan peran penting dalam memastikan kita dapat mengesan lebih awal. Mereka yang berisiko tinggi mungkin membidak atau mendapat jangkitan HIV ini, dan mereka perlu merujuk kes-kes ini ataupun mensyaki ini ke peringkat selanjutnya, iaitu persalinan, rawatan dan sebagainya. Jadi ini amat penting untuk kita mengingatkan semula pada semua pihak, sambil kita juga mengedukate ataupun memberikan kesedaran, pengetahuan kepada masyarakat umum bahawa bakit jangkitan HIV ini adalah penting dan kita perlu kesan lebih awal supaya mereka yang dijangkiti ini dapat kita beri rawatan secepat mungkin supaya mereka dapat hidup seperti yang lain juga. Pada masa yang sama juga, yang bukan satu platform yang kita gunakan untuk mempengaruhi komitmen setiap individu atau setiap pihak, termasuklah Kementerian Kesihatan Malaysia, pihak MAM dan juga semua NGOs yang banyak terlibat, yang beri sokongan bersama dalam memastikan kita menjalankan langkah-langkah pencegahan, kawalan, memberi rawatan kita berjalan ke arah mengakhiri di sepanjang tahun 2030. So tahun 2030 ni dah hampir. Sebab sekarang ni cuba bayangkan dalam tempoh tahun ini 2022 kita nak habis dah tahun 2022. Saya ingatkan baru di 1 bulan 1 2022, tapi rupanya dah 1 bulan 12 2022. Jadi kalau 8 tahun lagi kita perlu capai untuk menamatkan AIDS ini pada tahun 2030, bermakna 8 tahun ini tidak lama, sekejap sangat. Boleh anggap macam 8 hari, 1 tahun 1 hari. So begitu singkat dan cepat masa berlalu, bermakna sekarang ini kita perlu mengejar setiap apa yang kita laksanakan, perancangan kita laksanakan perlu mempunyai konsep ataupun kita perlulah melihat secara depan perancangan rapi dan juga secara komprehensif supaya kita dapat memastikan target kita 2030 dapat dicapai. Dan pada tahun ini, sambutan ini kita untuk sambutan Hari AIDS Sedunia ini bertemakan equalize ataupun tadi disebut kesaksamaan untuk kesihatan, iaitu bagi mengakhiri AIDS. Dan selama 3 dekad ini, negara kita telah menggemeling tenaga dalam menangani HIV AIDS dengan menjalankan berbagai aktiviti pencegahan, kawalan, rawatan dan juga jagaan HIV AIDS. Dan secara amnya, HIV AIDS negara ini telah pun menunjukkan trend penurunan dan juga perubahan landscape jangkitan bagi kes HIV baru serta kadar transmisi jangkitan HIV dari ibu kepada anak juga telah menunjukkan penurunan. Dan sekarang ini kekal pada tahap di bawah 2%, iaitu 2% adalah target yang ditetapkan oleh pihak WHO ataupun Pertubuhan Kesihatan Sedunia. Dan pada sama juga kita dapati bahawa kes-kes jangkitan HIV AIDS ini akibat penagihan darah melalui suntikan
juga telah menunjukkan penurunan secara mendadak, iaitu pada tahun 2001 kita telah mengesan selama 80% dan pada tahun 2021 ini telah menurun kepada 3%. Dan kita lihat bahawa walaupun kita lihat terdapat banyak penurunan yang begitu tinggi, tapi kita tidak boleh merasakan rasa kejayaan kerana kita tidak pasti, mungkin ada ramai lagi individu tertentu yang di luar sana yang mungkin mereka malu untuk tampil ke hadapan untuk buat pemeriksaan, perawatan dan sebagainya. Jadi semua itu, penurunan kes HIV yang dilakukan buat masa ini, ini bukan satu semangat untuk kita berusaha lebih keras lagi. Kita perlu lebih berusaha lebih keras lagi untuk mencari mereka-mereka yang kita tak dapat kesan. Kadang mereka malu sebab mungkin dianggap sebagai stigma, untuk pergi ke klinik mungkin rasa malu, mungkin orang akan anggap sesuatu dan sebagainya, atau mungkin mereka khawatir orang akan perlakukan individu ini dan sebagainya. Jadi sekarang kita kena berusaha lebih keras lagi agar kita dapat meningkatkan penyelesaian kes-kes yang berisiko penularan jangkitan HIV/AIDS ini, dan selanjutnya kita dapat memberi rawatan mereka lebih awal. Dan kita khawatir bahawa apabila mereka nanti, apabila seorang individu itu mendapat jangkitan, isu dia ialah dari segi penularan jangkitan, bukan hanya kepada beliau sendiri tapi juga kepada individu lain yang mungkin di kalangan ahli keluarga, teman-teman rapat dan juga mungkin kawan sekerja dan sebagainya melalui cara jangkitan HIV/AIDS ini. Jadi maknanya sekarang ini langkah-langkah kita belum cukup lagi. Kita perlu berusaha keras lagi dalam tempoh 8 tahun ini. Hopefully kita dapat mencapai target ini sebelum 2030. Ya, jadi tadi kita kata kita telah perlu menyediakan sepanduan, banyak sertifikat telah disediakan, tetapi pada mesti dilaksanakan, diikuti dan perlukan melibatkan berbagai agensi, bukan hanya Kementerian Malaysia tapi akan melibatkan dekat swasta, NGOs. Ini berapa? Kita kena libatkan berapa? Guru, individu tertentu dan sebagainya. Jadi untuk mencapai ini kita perlukan kerjasama kepada semua pihak. Dan di sini kita tahu bahawa tidak samaan ataupun kita panggil inequalities dalam majlis masih menjadi penghalang kepada pencapaian selama ini. Tindakan yang mesti kita lakukan dalam memastikan kesamaan kesihatan untuk semua. Sebagai tema sambutan yang telah dinyatakan, ketersediaan kualiti dan kesesuaian perkhidmatan rawatan, ujian dan pencegahan HIV perlu dipertingkatkan agar semua individu ataupun klien yang berkaitan mendapat perkhidmatan yang terbaik. Jadi sini saya ingin tekankan sekali lagi, kita perlu berusaha keras dalam tempoh yang pendek ini. Pada saya 8 tahun ini terlalu singkat untuk kita capai, untuk dapatkan ending HIV/AIDS sebagai tertentu. Jadi kita kena berusaha keras daripada sekarang, dan kita kena pandang penting yang selalu akan menyebabkan ataupun cabaran kita ialah bagaimana untuk kita advocate public supaya mereka yang berisiko ini, yang mungkin berjalan tampil hadapan untuk mereka buat salinan lebih awal supaya kita boleh dapat rawatan dan sebagainya. Saya bagi kongsikan semua dan ketua sekalian, pengalaman saya semasa bertugas di salah satu pintu masuk negara, saya telah mengadakan satu kamp salinan, dan dalam kamp tersebut saya juga telah pun menyediakan perkhidmatan untuk buat salinan HIV/AIDS ini. Dan pada masa itu kita telah memesan seseorang dapat hadir ke sisa kamp tersebut Syarki positif pada masa itu. Jadi pada peringkat awal saya agak sukar untuk menapasti pegawai ini ataupun individu ini, sebab beliau ini seorang yang pemalu. Beliau bekerja di salah satu daripada agensi yang bertugas di tempat tersebut. Namun begitu, mengambil kira individu ini, beliau ini amat concern mengenai kesihatan, sebab dia telah pun memberi taklimat mengenai bahayanya jangkitan HIV ini, risiko dia, komplikasi begini dan penularan akan berlaku. Beliau telah tampil ke hadapan, beliau telah pun menghubungi saya secara personal, mengatakan beliau sekali ini, Syarki ini dan sebagainya. Syukur Alhamdulillah kita telah dapat merujuk kes ini ke hospital, ke pakar yang berkaitan. Beliau telah dirawatan awal dan sekarang beliau masih lagi sihat, dan beliau telah pun menyambung pelajaran di luar negara dan telah pun memberikan rumah tangga, di anak dan sebagainya. Alhamdulillah. Jadi sini kita nampak ada sinar di situ untuk kes-kes mereka ini yang mungkin dikesan dijangkiti HIV/AIDS ini. Sebab itu kita amat penting sini. Bukan hanya kita expect individu sendiri tak tampil hadapan, tapi kita juga sebagai individu, sebagai staf kesihatan
perlulah memesan mereka dari awal supaya kita bawa mereka ke hadapan untuk dirawatan dan sebagainya. Kementerian Kesihatan Malaysia telah mengambil inisiatif dalam memperluaskan perkhidmatan kepada kumpulan berisiko genetik HIV ataupun kita panggil sini differentiated HIV services for key populations, model PK2.0. Ia merupakan inisiatif yang dilaksanakan dengan kerjasama PINTA, kerajaan dan bukan kerajaan ataupun dua NGO yang telah dirasmikan oleh Yang Berhormat Menteri Kesihatan Malaysia pada 16 Januari 2022 yang lalu. Sehingga kini telah pun menjadi 31 klinik kesihatan yang telah pasti akan menjalankan atau melaksanakan dua NGO ini untuk memberikan perkhidmatan yang telah pun disediakan secara bersama dengan pihak Majlis AIDS Malaysia dan NGOs. Antaranya perkhidmatan yang diberikan di KK ini akan menyebabkan pendidikan dan juga promosi kesihatan, ujian salinan HIV, STI dan hepatitis C, serta secara rujukan kes yang diperlukan, mempromosikan ujian kendiri HIV dan juga hepatitis C, kaunseling, pemeriksaan kesihatan seksual penyakit kelamin, pengedaran jarum alat suntikan kondom untuk pencegahan, pemulangan pengurusan jarum, memudahkan rujukan dan juga sokongan psikososial. Di sini kita kena highlightkan sokongan psikososial sebab kita tahu apabila seorang individu itu dikesan bidang jangkitan ini, kita tahu tahap emosi mereka akan down dan pentingnya sokongan psikososial dalam memastikan mereka ini terus memperjuangkan kesihatan mereka dan juga kehidupan mereka. Jadi stigma dan diskriminasi masyarakat ini terhadap individu yang jangkit HIV ini perlu ditangani dengan secara baik. Kita khawatir apabila individu datang ke klinik kita atau kesihatan, kita tidak mengambil mereka sebagai seorang yang perlu kita hormati. Kadang kita bercakap betul-betul secara kasar ataupun menyinggung perasaan mereka ini dan menyebabkan mereka tidak datang semula ke kesihatan kita, berjumpa kita dan sebagainya. Jadi di sini cara kita berkomunikasi, miskomunikasi, cara kita bercakap dengan individu atau pesakit ini perlulah lihat semula supaya kita dapat memujuk mereka ini supaya terus tampil ke hadapan, bukan hanya untuk pasangan tapi juga meneruskan pemeriksaan lanjut, rawatan dan sebagainya. Jadi rantai ini besar ya tuan-tuan sekalian, bukan hanya terhadap kita pujuk anak-anak, adik-adik dan sebagainya, tapi juga kepada kes-kes yang telah pun dijangkit ataupun disyaki sedikit ini. Sebab pada masa ini mungkin emosi dia terlalu rendah, mereka mungkin akan rasa depression dan sebagainya. Sebab mereka tahu komplikasi dan sebagainya, mereka mungkin akan menghindarkan diri daripada publik dan sebagainya. Jadi kita sepatutnya sebagai anggota kesihatan yang perlu tampil hadapan, yang memberikan perkhidmatan sebaik mungkin dan memastikan mereka percaya bahawa kita bahawa kita sebenarnya ada ikhlas untuk membantu mereka supaya mereka lebih sihat dan membangunkan kehidupan mereka. Ya. Jadi Kementerian Kesihatan Malaysia telah mengambil inisiatif dan memperluaskan perkhidmatan ini ke banyak tempat kepada 31 KK ini, dan kita tahu bahawa antara KK yang banyak saya lihat sini ya, Kelantan ada 4 KK yang terlibat ini, ya. Terengganu ada 5, lain-lain Johor ada 4, kita ada Pahang ada 4, di Kedah 3 dan lain juga telah pun menyediakan PK 2.2.0 ini sebagai 1, 2 dan sebagainya. Saya ucapkan tahniah kepada negeri, PKN, semua PKN seluruh Malaysia telah berjaya memberikan komunitas dan kita harap kami dalam masa untuk kita mendapatkan pesan lebih awal untuk mereka yang berisiko ini supaya kita dapat pesan dan juga perawatan lebih awal. Untuk makluman semua juga, perawatan pre-exposure prophylaxis ataupun juga tidak sebagai PrEP di bawah penjagaan sistem primer akan dilaksanakan bermula pada 1 Januari 2023. PrEP ini adalah bertujuan untuk mengurangkan risiko mendapat jangkitan HIV melalui seks dan kadar kebiasaan 99% apabila diambil mengikut preskripsi yang telah ditetapkan. Selain itu, PKM juga dan bersama pihak Majlis AIDS Malaysia juga telah membangunkan modul COPE, iaitu hentikan stigma dan diskriminasi terhadap orang yang hidup dengan HIV/AIDS dan juga key populations, dan bersama dengan Komitmen dari semua pihak seperti kerajaan, bukan kerajaan, sektor swasta, NGO, sekolah korporat, pihak masyarakat, universiti, sekolah, universiti tinggi, beberapa individu sebagainya. Di sini adalah penting dalam memastikan pelaksanaan semua aktiviti pencegahan, kawalan, rawatan dan HIV dapat dilakukan sekaligus dapat merealisasikan program majlis ini pada
Tadi saya juga untuk berbincang dengan Ustaz tadi beri bersama kita semua dan bincang dengan Dr. Nita dan juga PKM. Saya rasa sekarang juga perlu masa untuk kita berikan modul untuk ibu bapa. Bagaimana ibu bapa, lepas ibu bapa ni sangat penting untuk mereka menapasi anak-anak mereka atau mungkin keluarga mereka sampai mereka ini mempunyai risiko ataupun jalan tertentu atau mereka mempunyai target tertentu. Contoh macam tadi kata dia dan sebagainya. Mungkin kita start adakan modul dan latihan kepada semua daripada amanah untuk kita punya pihak workers supaya mereka dapat memberi taklimat kepada bapa dan sebagainya. Nanti di antara perkara mungkin kita boleh tambah selain daripada kita memberi taklimat individu tapi juga kepada bapa dan sebagainya. Dan di sini saya ingin mengambil kesempatan untuk mengucapkan penghargaan tertinggi kepada semua pihak yang telah bersama dengan pihak PKM termasuk dengan pihak MNM yang telah berjaya dan juga memastikan bersama ini berterusan agar kita dapat merealisasikan maklumat hari AIDS pada 2020. Itu ya, sebelum sambutan hari AIDS yang hari ini, saya menyeru semua pihak kerajaan, pihak sektor swasta, badan-badan bukan kerajaan, badan korporat, mereka yang hidup dengan HIV dan juga masyarakat untuk terus bersama-sama menggabungkan tenaga dalam menangani HIV AIDS isu yang sama ini. Jadi di sini juga saya ambil kesempatan untuk mengucapkan terima kasih kepada pihak Jabatan Sedang Negeri Negeri Sembilan yang menjadi host kita bagi majlis pada hari ini. Jawatankuasa penganjuran majlis sambutan majlis pada hari ini, pihak umum dan juga semua yang ada pada hari ini yang terlibat secara langsung dalam kaitan majlis pada hari ini. Akhir kata, dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya merasmikan sambutan Hari AIDS Sedunia Peringkat Kebangsaan 2020. Terima kasih. Dan penerima terakhir bagi Duta jadi hari ini kita mengadakan lancarkan majlis Hari AIDS Sedunia pada 2022 tahun 2022 yang kita sambut sempena Hari AIDS Sedunia di peringkat kebangsaan. Jadi selain setiap tahun kita akan mengadakan sambutan ini, iaitu sambutan Hari AIDS Sedunia, dan pada tahun ini jatuh pada hari Khamis 1 bulan 12. Dan sambutan ini penting sebab apa? Salah satunya adalah untuk kita mengingatkan semula apa yang telah kita laksanakan sebelum ini dari segi langkah-langkah pencegahan, kawalan, rawatan sebagainya. Dan juga kita akan lihat apakah gaps ataupun kelemahan kita perlu tambah baik lagi untuk masa depan. Selain daripada kita juga untuk memaklumkan kepada umum bahawa pengesahan awal ini penting. Maknanya kalau mereka yang mempunyai risiko jangkitan HIV ini,
kita harap mereka akan tampil ke hadapan untuk buat saringan supaya kita dapat kesan awal, kita dapat perawatan awal dan mereka dapat duduk seperti biasa lah. Jadi jangan malu-malu, kita tak mahu timbul stigma. Tahu kebanyakan mereka mungkin agak malu untuk tampil ke hadapan, tapi kita sarankan supaya jangan malu, tampil ke hadapan sebab kita sentiasa memberikan perkhidmatan terbaik lah untuk semua rakyat Malaysia. Jadi come forward lah untuk kita berikan saringan dan sebagainya. Okay. Okey. Cukup ya? Cukup. Cukup ya? Okey, itu